Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Karim, amma ba'. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Allah anugerahkan iman, Islam, kesihatan, keafiatan. Allah beri kita ruang dan peluang untuk sama-sama talabul ilm. Mudah-mudahan Allah SWT kita beri kita fahaman firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan solat gerhana. Solat gerhana bulan. Mana solat gerhana bulan yang berlaku pada malam ni, dia malam yang ke berapa lah ni? Malam ni malam 14. Malam 14. Dia gerhana ni dia berlaku mesti malam-malam yang di antara bulan purnama. Mana 13, 14, 15. Malam ni malam 14. Selalu dia berlaku malam 15. Mana gerhana dia akan berlaku sebab apa? Bulan sifat dia bukan macam matahari. Sebab itu kalau orang kata mana dalil tentang ciptaan bulan, Allah sebut. Allah kata wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah kata daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah cipta malam, Allah cipta siang, Allah cipta matahari, Allah cipta bulan. Dan Allah perintah la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kamu sujud pada matahari, jangan kamu sujud pada bulan. Wasjudu lillah, hendaklah kamu sujud pada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Mana matahari dan bulan ni antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hebat, yang besar. Sebab itu kenapa dia hebat, dia besar? Kerana dua-dua ni antara makhluk Tuhan yang Tuhan buat sumpah. Tuhan buat sumpah ni makna apa? Wasyamsi waduhaha, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Makna makhluk yang Tuhan buat sumpah tu peranan dia besar bagi kehidupan manusia dan kehidupan alam ni. Sebab itu dalam surah Yasin pun Hajar selalu bacakan, Allah kata wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Allah kata matahari sifat dia tajri li mustaqarrin laha, dia berjalan dekat rel dia. Dia jalan dekat rel dia. Dan Allah kata zalika taqdirul azizil alim, inilah kehendak Allah, takdir Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Itu sifat matahari. Kalau bulan Allah kata wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Bulan kami qadarkan dia. Qadar ni sebab itu ada anak bulan purnama, dia beza-beza. Kalau anak bulan kena teropong, nak menentukan awal Muharram, nak menentukan awal Syawal, nak menentukan awal Zulhijjah, makna Jabatan Mufti kena teropong. Takut tak nampak. Kalau bulan purnama 14 orang tak teropong, orang Rabun pun nampak. Mana dah malam 14, mana nampak dah semua. Dia nak berlaku. Itu antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tentang bulan dan matahari. Maknanya dua-dua penting. Matahari penting kerana apa? Kerana menunjukkan waktu salat. Kita nak tahu waktu salat, kita lihat matahari. Walaupun kata kita tak lihat dah matahari dah ustaz, sekarang dah moden, orang tengok jam je. Jam dah bunyi dah, masuk waktu bunyi. Memanglah zaman dah moden tak masalah. Tapi nak menentukan masuknya zuhur, asar, subuh, maghrib, kena lihat pada matahari. Sebab itu bila Nabi SAW mula-mula Nabi diperintahkan semayang ketika Isra dan Mi'raj, Nabi tak semayang. Datang Jibril AS pada waktu zuhur. Jibril kata, ya Muhammad, ini waktu zuhur, lihat matahari, dah mula tergelincir waktu zuhur. Datang waktu asar, beritahu wahai Muhammad, ini dah waktu asar. Bila bayang-bayang dah lebih pada, makna dua kali ganda, makna bayang-bayang tu dah lebih ganda, dah masuk waktu zuhur asar. Itu juga maghrib, isyak dan subuh.
Makna matahari ada peranan penting nak menentukan waktu solat. Dan bulan pun penting untuk menentukan musim haji. Nak menentukan bila hari Arafah, kena tengok bulan Zulhijjah. Nak menentukan bila nak puasa Ramadan, kena lihat bulan. Nak menentukan iddah satu orang wanita, dia kematian suami dia, nak menentukan iddah kena tengok bulan. Dia kena tengok bulan, dia tak tengok matahari. Makna dua-dua ni, matahari dan bulan ada peranan dalam Islam, dalam agama ni. Okey. Jadi bila kerana malam ni kita sembahyang gerhana, Puan Hajah pun selalu. Dan gerhana ni antara tanda-tanda, kalau kerap berlaku ni makna tanda-tanda kiamat. Okey. Kalau siapa ada Quran, yang bawa Quran ataupun boleh cari surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah dalam juzuk yang ke-29. Surah Al-Qiyamah dalam juzuk yang ke-29. Kalau Al-Quran muka surat 577. Wajah buka ayat nombor 6, 7, 8, 9. Dia cerita tentang, dia sebut kalimah gerhana. Allah kata apa dalam ayat nombor 6? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang tanya tentang hari kiamat. Bila kiamat berlaku? Fa idza barikal basar. Bila mata mula-mula dah terbeliak dah. Wa khasafal qamar. Ni khasaf, makna gerhana. Sebab itu orang Melayu sebut gerhana. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil khusuf. Kalau gerhana tu matahari dia panggil kusuf. Dia beza huruf kaf dengan huruf kha. Kalau gerhana matahari, khusufus syams. Kalau dalam bahasa, kalau bulan dia panggil khusuful qamar. Dia beza pada huruf kaf dan kha. Kusuf, khusuf. Kalau Melayu, gerhana aja, senang. Niat bahasa Melayu, aku solat gerhana 2 rakaat, makmumkan Allah Ta'ala. Apa? Semayang gerhana bulan lah. Aku semayang sunat gerhana bulan, semayang guna gerhana 2 rakaat, makmumkan Allah Ta'ala. Makna kita sebut gerhana lah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil usalli sunnatal khusuful qamar dengan huruf kha. Raka'atain lillahi ta'ala. Aku semayang, tak apalah kita sebut gerhana, mana gerhana. Kalau bahasa Arab, sebab itu wajah tengok dalam surah Qiyamah ayat nombor 8, wa khasafal qamar. Khasaf ni makna bila cahaya bulan hilang, khusuf. Lepas tu wa jumi'a syamsu wal qamar, dihimpunkan matahari dan bulan. Mana? Sebab bulan sifat dia terima cahaya daripada siapa? Bulan terima cahaya daripada matahari. Matahari yang memberi cahaya. Beri cahaya pada bulan, matahari beri cahaya kepada bumi. Mana matahari? Sebab itu bila naik matahari, orang tahu waktu subuh. Matahari naik beredar, makna tahu dah waktu. Sebab matahari yang mencerah. Sebab itu ada satu doa, kita baca apa? Allah menawir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik. Ya Allah, berilah cahaya kepada hati-hati kami kama nawartal arda, seperti mana kamu telah menterangi, beri cahaya kepada bumi ni dengan binuri syams, dengan cahaya matahari. Kan ada doa tu kan. Okey, wajumi asyamsu wal qamar, dihimpunkan matahari dengan bulan. Semasa tu kalau berlaku, Allah kata, manusia kata yaqul insan yauma idzin ainal mafar. Kita nak pergi mana lagi ni? Nak lari kat mana? Bila berlaku gerhana. Sebab gerhana ni amaran, ancaman Allah kepada penduduk bumi. Sebab itu apa petunjuk Nabi? Sebab kita tahu sebelum Nabi diutus, gerhana dah berlaku. Zaman dulu pun dah berlaku, cuma tak adalah kerap sekarang. Kalau Puan Haji Anuk dalam masa 20 tahun, 15 tahun ni, gerhana kerap berlaku, tak macam dulu. Siapa ada pengalaman yang macam muda kecil-kecil dulu sembahyang gerhana? Pertama tak ada, kedua tak tahu. Tu je. Tak apalah, sebab jarang-jarang berlaku. Dulu jarang. Tapi semenjak 20 tahun ni, 15 tahun ke belakang ni, kerap gerhana. Okey.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beri ancaman, beri amaran kepada umat manusia supaya ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Makna dulu pun dah berlaku gerhana, tapi jaranglah. Zaman Nabi SAW dalam sejarah berlaku gerhana matahari pada tahun kedua Hijrah. Mana tahun kedua Hijrah pernah berlaku gerhana matahari. Dan pada tahun kelima Hijrah pernah berlaku gerhana bulan. Mana dua-dua ni pernah berlaku pada zaman Nabi. Okey. Kerana malam ni nak berlaku gerhana, apa petunjuk Nabi SAW dekat kita nak buat apa? Sebab itu Nabi ni Allah kata uswatun hasanah. Dia contoh tauladan yang baik. Contoh teladan. Jadi bila gerhana ni, bila berlaku gerhana ni, maknanya Nabi SAW buat apa? Hadis daripada Aisyah. Hadis daripada Aisyah, Nabi SAW bin Nabi SAW kata apa? Wa idza ra'aitumuhuma, bila kamu lihat gerhana, sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari, dua-dua tu Nabi kata fasallu, sembayang. Sembayang gerhana. Bila kata sembayang gerhana termasuk sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Dengar lu, tak apa, nanti saya sebut kalau tak berjemaah boleh ke tak. Pertama, sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat ada dua. Pertama, sembahyang sunat yang sunat berjemaah. Kedua, sembahyang sunat yang tak sunat berjemaah. Kena tahu dulu. Sembahyang, kalau kata sembahyang sunat yang sunat berjemaah dengan sembahyang sunat yang tak sunat berjemaah, sembahyang sunat yang berjemaah lebih utama daripada sembahyang sunat yang segi ranking. Makna sembahyang sunat yang sunat berjemaah seperti apa? Sembahyang hari raya, 2 hari raya sunat berjemaah. Sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan sunat berjemaah. Sembahyang apa lagi? Sembahyang apa lagi berjemaah? Sunat. Sembahyang? Sembahyang apa? Sembahyang mayat. Sembahyang mayat. Sembahyang mayat ni sunat ke apa? Dia sembahyang mayat fardu kifayah kan? Tak apalah, mana berjemaah. Dia ada sembahyang seperti sembahyang istisqa. Istisqa, sembahyang minta hujan, sunat berjemaah. Makna sembahyang sunat berjemaah ni lebih afdal daripada sembahyang sunat yang tak berjemaah. Cuma dalam sunat tak berjemaah pula ada kategori. Ada sunat yang tak berjemaah yang utama. Dalam sunat yang tak berjemaah tu, contohnya witir. Witir utama. Cuma witir ni orang tak buat berjemaah kecuali dalam bulan Ramadan. Ramadan bila kita tarawih, mana kita tarawih, kita makna kita bersama imam sama witir. Tapi selalunya tiap hari kita tak berjemaah. Semua witir ni tidak berjemaah. Ada pula sembahyang yang mana saya sebut tadi, sembahyang sunat yang tak berjemaah tapi harus berjemaah. Ulama kata bukan sunat, harus. Dia sembahyang sunat yang sunat tak perlu jemaah. Tapi kalau nak buat berjemaah boleh tak? Hukum dia harus. Seperti pengajar sembahyang hajat. Sembahyang hajat, orang sembahyang hajat. Nak sembahyang hajat ni seorang-seorang boleh. Tapi kalau kata nak buat ramai-ramai boleh. Sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ni sembahyang sunat yang mana sunat kita buat seorang-seorang. Tapi nak buat berjemaah harus. Makna harus. Sebab tapi kalau ikut ranking sembahyang sunat yang berjemaah tu lebih afdal. Seperti sembahyang sunat raya, sembahyang sunat gerhana, dia jenis berjemaah. Okey. Bila berlaku gerhana, Nabi SAW akan sembahyang. Pertama sekali sebelum sembahyang, Nabi akan buat seruan. Macam sekarang kita hari ni dunia dah moden, dalam grup WhatsApp dah ada, Facebook dah ada. Makna Facebook setempat lah. Kalau orang Qaryah tu, dalam Qaryah semua dah sampai, oh malam ni gerhana. Dalam grup WhatsApp pun kata malam ni gerhana. Zaman Nabi SAW bila bergerhana, Nabi SAW akan yunadu inna salatal jamaah. Nabi akan kata apa? Ataupun Nabi perintahkan sahabat lah, Bilal, kata as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Salat jemaah ni, salat jemaah. Makna sebelum. Sebab apa? Sembahyang sunat yang sunat berjemaah dia tidak perlu pada qamat. Jangan qamat, huru-hara dia. Orang nak sembahyang raya, orang nak dah ramai ni nak buat apa ni? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha, tak boleh. Kalau buat dia itu juga
Ni ada rakaman ke video ni? Video rakaman Yalah, kalau kita buat gitu tunjuklah kebahlulan kita sikit tu. Tak boleh. Dulu pernah sekali semayang mayat satu tempat kat Pasir Dua Butir. Orang dah ramai, dia nak suruh macam mana? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nasib baik dia jemaah tu bukan kelas saya. Makna tak boleh qomat. Dia dengan seruan, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Jemaah semua datang. Semayang sunat hari raya pun sama. Semayang sunat hari raya tak perlu pada qomat. Allahu Akbar. Habis dah kita janji 8.30 ni. Jemaah 8.30 kita semayang. Bilal naik as-salatu jami'ah. As-salatul Aidil Adha rahimakumullah. Itu tambahan Aidil Adha. Sebut as-salatu jami'ah pun dah faham. Kalau macam malam ni, lepas maghrib orang semua dah lepas ba'diyah, nak buat apa Nak buat apa? Mana satu orang Bilal dia kata as-salatu jami'ah, dah memadai, cukup dah. Ataupun dia kata nak tambah as-salatul khusuful qamar rahimakumullah, boleh juga. Makna cara nak panggil orang kepada semayang. Kalau sunat yang sunat berjemaah, dengar betul-betul, semayang sunat yang sunat berjemaah, cara nak menyeru orang dengan as-salatu jami'ah, ataupun boleh baca as-salata jami'ah, dua-dua boleh baca. Makna Nabi akan perintah Bilal nak berlaku gerhana ni. Dah berlaku. Dia sembahyang gerhana ni bila mula nak sembahyang gerhana? Sembahyang gerhana dia mula bila mula gerhana. Cuma pada malam ni kita tak buat mula. Sebab apa dia mula pukul apa? Pukul 6. Makna awal sangat. Bila awal kita tengok takut nak kumpulkan orang susah menyusah, makna lepas maghrib buat. Sebab kemuncak tu lepas maghrib. Lepas maghrib tu mana buat? Boleh juga. Sebab itu arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Johor. Mana dia suruhkan semua surau masjid buat lepas maghrib. Kalau nak kira buat sembahyang gerhana ni bila mula gerhana. Bila mula dah gerhana boleh buat. Cuma atas arahan pemerintah kita buat lepas maghrib. Okey, dipanggil Nabi seru. Nabi suruh as-salatu jami'ah. Apa aja? Okey, macam mana nak tahu lagu gerhana? Zaman Nabi SAW dengan lihat. Cuma hari ini sebab itu Allah kata iqra', bacalah, kajilah. Selepas itu lahirnya sarjana-sarjana Islam. Daripada zaman lepas zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, lahirnya makna cendekiawan-cendekiawan sarjana Islam yang mana mahir dalam ilmu astronomi falak. Yang mereka buat kajian tentang peredaran bintang, peredaran bulan, peredaran matahari dilihat. Sebab itu bila dah orang dah kaji seperti Al-Khawarizmi, makna tokoh-tokoh dulu telah mengkaji. Sebab itu hari ini kalau kata takwim akan datang ataupun 2-3 tahun, kita boleh tahu gerhana berlaku bila. Orang kata kenapa kita tahu? Sebab ulama-ulama dah kira dah kiraan. Sebab itu kita tahu dekat Malaysia akan berlaku istiwa'ul Kaabah setahun 2 kali. Biasa kan wadahnya. Makna matahari duduk atas Kaabah. Istiwa'ul Kaabah bulan berapa baru ni? Bulan 7. Kan bulan 7 ada istiwa'ul Kaabah. Kita kata diorang tahu mana matahari. Diorang teropong ke? Tak. Kerana Allah kata apa? Dan surah Yasin tu, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaq yasbahun. Tiap-tiap peredaran tu dalam pengetahuan Allah. Jadi bila dalam pengetahuan Allah Azza wa Jal, pengetahuan tu Allah kata apa dalam surah Iqra'? Allamal insana ma lam ya'lam. Kan Allah sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Muhammad, belajar wahai Muhammad dengan Allah, dengan nama Allah yang Maha mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang cipta manusia dari seketul darah. Iqra' wa rabbukal akram. Baca dengan nama Allah yang Maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang ajar manusia dengan pena. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Dia Allah yang ajar manusia apa manusia tak tahu. Mana kita ni dalam proses pembelajaran. Bila Nabi diutus, proses pembelajaran tu. Walau berkata kenapa Nabi tak ajar dulu? Sebab zaman Nabi dipanggil ra'yu, dengan lihat. Tapi kerana kemajuan,
lepas zaman Nabi, tabi'in, manusia mengkaji Al-Quran, mengkaji, lahirnya sarjana Islam. Sebab itu ada ilmu yang tak ada zaman Nabi. Pengajar belajar tafsir, menentukan ulum Quran, ulum hadis, itu semua ada selepas zaman Nabi, kerana daripada kajian para ulama. Jadi bila ulama mengkaji peredaran bulan, peredaran bintang, peredaran matahari, mereka tahu checkpoint dia. Oh, kat sini berapa hari bulan, matahari akan bertentangan dengan bulan, akan berlaku gerhana. Makna perjalanan tu dah tahu dah. Kecuali apa yang Allah kehendak yang nak berlaku, lepas tu tak berlaku, itu lain cerita. Itu nak kiamat lah. Makna nak berlaku tak berlaku. Makna itu tanda ayat surah kiamat tadi saya baca tadi. Makna kalau kata takwim akan datang keluar, takwim akan datang, contoh 2023, puan aja akan tengok je, tengok bulan apa nanti ada berlaku gerhana. Orang kata dah tahu ke? Memang dah tahu. Sebab Allah beri manusia ilmu pengetahuan mengkaji, buat kajian. Allah kata baca, kaji, belajar, kamu akan jumpa jawapan dia. Sekarang bukannya orang Islam, dalam NASA tu, kajian-kajian dalam bimbang sakti semua orang tahu, cuma mereka sembunyikan. Sebab apa? Kalau mereka beritahu, maka terbongkarlah kebenaran Islam. Itu jawapan dia. Okey. Jadi bila nak sembahyang gerhana, Nabi akan seru. Nabi akan panggil Bilal, seru. Seru macam saya sebut, as-salatu jami'ah. Kena orang laki-laki, dia tak boleh orang perempuan. Kecuali kalau laki-laki tu baca qomat. Qomat, Puan Hajah boleh tegur lah. Tegur kata buat gitu, bukan qomat. Suruh as-salatu jami'ah rahimakumullah. Okey. Jadi bila dalam sembahyang gerhana, Nabi sebut dulu. Sebab sembahyang gerhana ni ada sembahyang dia lain sikit pada sembahyang sunat yang lain. Sebab itu Aisyah dalam hadis Bukhari, Aisyah lihat Nabi sembahyang. Dan dia berbetulan zaman Nabi berlaku gerhana ni, Nabi sebut. Nabi kata la yang kasifani li mauti ahadin au lihayati. Nabi kata gerhana ni berlaku bukan kerana matinya seseorang, figure, atau lahirnya seseorang idola. Kadang-kadang orang ingat, kita nak gerhana, esok takdir kata ada orang figure dalam masyarakat dia mati. Mati, patutlah gerhana semalam. Dia pun adakan, ada rakaman, tak boleh cakap lebih-lebih. Kan dah dia hantar nama tu kan. Contoh, tiba-tiba dia meninggal, kita kata patutlah gerhana semalam. Tak boleh. Itu semua kebetulan. Ataupun lahir satu orang figure dalam masyarakat, dia kata apa, dia ni berjaya, dia tu berjaya, patutlah dulu dia beranak, mak dia beranak masa tu, masa gerhana. Sebab itu Nabi dah beri beritahu awal-awal 1400 tahun, la yang kasifani li mauti ahadin. Gerhana ni berlaku bukan sebab mati seseorang, bukan atas lahirnya seseorang, tak. Gerhana berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kuasa, yang susun cakrawala ni. Allah yang susun ni, alam ni Allah susun. Bagaimana Allah susun yang mana tak pernah bertembung pun. Matahari tak pernah tembung pun dengan bulan. Siapa yang atur tu? Semua. Wa kullun fi falak. Semua yang Allah atur. Allah atur bagaimana ke atas, itu kerja Allah. Cuma ada manusia mengkaji, itu kepakaran mereka masing-masing. Ada orang kaji tentang alam, contohnya ahli-ahli astronomi, ahli-ahli falak. Makna mereka mengkaji, belajar dengan mereka. Makna berkaji, ada graviti, kenapa tak ada graviti macam-macam. Sebenarnya graviti ni Tuhan dah sebut 1400 tahun dulu, Tuhan sebut dah. Bila manusia naik makin tinggi ke atas, kita ni akan kurang, makin berkurang apa? Makin berkurang oksigen. Yang kadang-kadang duduk tempat oksigen pun kurang oksigen. Macam orang yang Allah uji dengan sakit apa? Allah uji dengan sakit COVID. Dia uji-uji, dia cek benda Allah tu masuk, ni kurang oksigen ni 80. Dia nak berapa? Dia kata ni 60 ni, tak lama dah ni 40. Dia suruh balik rumah tu. Contohnya, oksigen kalau kurang pun dalam darah pun kesan dia bagi manusia. Ini kalau naik ke atas, Tuhan sebut tak? Kita ingat sebenarnya Tuhan dah sebut 1400 tahun dulu lagi. Nak tahu, pengajar buka jap. Saya sebut semua dah.
Allah kata kalau manusia naik ke atas, dia makin tinggi akan sesak dada dia. Wajah buka suratul An'am ayat Al-Quran 144. Al-Quran 144. Jumpa 144 ayat 125 tu. Allah nak beritahu kalau kita naik makin tinggi akan sesak dada kita kerana kurang oksigen. Okey. Dalam ayat ni saya nak kata tentang tinggi ni, Allah buat contoh. Allah kata famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendak nak beri hidayah dekat dia, seseorang, Allah akan lapangkan dada dia. Itu. Lepas tu wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah kehendak nak sesatkan dia, Allah sempitkan dada dia. Jadi sebut lapang dada, sempit dada. Nak sebut sempit dada tu macam mana? Nak buat misal, Allah buat misal, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah kamu naik ke langit. Zaman dulu orang naik langit tak? Tak ada. Nabi SAW lah Isra Mi'raj, itu pun Nabi Allah beri oksigen. Jadi ayat ni turun, orang tak boleh gambarkan naik atas sesak ke? Hari ni dunia moden, teknologi mengkaji, kita jangan naik kapal terbang je. Kita naik kapal terbang dah mula naik, apa jadi kat telinga? Berdengung semua. Sebab apa? Dia makin tempat tinggi, kita makin tempat tinggi makin tinggi. Sebab itu Allah kata seolah ka'annama, seperti kamu naik ke langit. Makna kurangnya. Sebab itu kata bila gerhana ni bukan sebab mati seseorang, bukan sebab hidupnya seseorang. Cuma gerhana ni Allah nak beri ancaman penduduk bumi, nak menakutkan manusia dengan ancaman kadang-kadang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman kadang-kadang Allah boleh buat apa yang Allah kehendak. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Nanti akan saya sebut. Saya sebut dululah. Nabi sebut dalam khutbah dia, Nabi kata kalau kamu tahu, lau ya'lamun ma a'lam. Kalau kamu tahulah, kalaulah kamu tahu seperti mana aku tahu apa akibat, pasti kamu akan sikit ke tahu banyak nangis. Ini Nabi. Sebab itu sembahyang gerhana, sembahyang sunat yang ada khutbah. Kalau pengajar ni orang sembahyang raya ada khutbah kan? Dia cuma sembahyang raya dengan Jumaat berbeza apa? Dia berbeza apa? Sembahyang sunat yang jenis berjemaah, dia baca khutbah dulu ke sembahyang dulu? Sembahyang sunat yang sunat berjemaah, kita sembahyang dulu ke baca khutbah dulu? Kita sembahyang dulu baru baca khutbah. Kalau sembahyang fardu Jumaat, Jumaat bukan sunat, Jumaat fardu, dia baca khutbah dulu baru sembahyang. Makna sembahyang gerhana, sembahyang sunat yang jenis berjemaah ni, dia sunat baca khutbah. Sebab itu Nabi baca khutbah. Bila Nabi dah seru as-salat, bila dah kata as-salatu jami'ah rahimakumullah, mana sahabat pun datang semua mengikuti Nabi SAW dalam. Sebab itu petunjuk Nabi. Aisyah kata Nabi salat. Bila Nabi salat, Nabi sahabat, Aisyah kata Nabi kata apa? Faqabbara. Nabi takbir, Allahu Akbar. Bila Nabi takbir ni, Nabi buat apa? Nabi baca Fatihah lah. Fa'atala, Nabi panjangkan. Nabi panjangkan bacaan lepas Fatihah, Nabi baca surah yang panjang. Aisyah kata kemudian summa, lepas tu raka'. Nabi raka'a, mana Nabi raka'. Nabi raka'. Lepas Nabi rokok tu, rokok Nabi tu panjang. Panjang juga. Lepas tu Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Pengajar akan dengar betul-betul. Nanti sebab yang kedua nanti ada lain sikit. Nabi kata apa? Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Nabi baca Fatihah. Lepas tu Nabi baca surah
surah yang pendek daripada surah yang pertama Nabi baca. Nabi baca panjang yang pertama, yang kedua pendek pada yang pertama. Lepas tu Aisyah kata Nabi rokok. Nabi rokok panjang, cuma kurang daripada rokok yang pertama. Lepas tu Nabi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Beza tak? Yang naik mula-mula tu Nabi sebut sami Allahu liman hamidah saja. Saya tak faham, beritahu. Lepas tu yang kedua Nabi baca Fatihah pula. Lepas tu Nabi baca surah. Nabi rokok, Nabi bangun, Nabi kata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dia perbezaan dua tu kerana apa? Yang kedua, kenapa Nabi baca rabbana lakal hamd? Kerana menunjukkan itu dah satu rakaat. Kerana sembahyang gerhana dia ada satu rakaat, dua rokok, dua sujud. Kalau dua rakaat ada dua rokok, empat sujud. Dia tak macam sunat lain. Kalau sembahyang sunat lain yang puan ajar sembahyang tak ada raya ke, sembahyang istisqa ke, satu rakaat ada satu rokok, dua sujud. Tetapi sembahyang gerhana dia lain. Sembahyang gerhana kalau dua rakaat ada 4 kali rokok, 4 kali sujud. Ini petunjuk Nabi SAW yang Nabi ajar. Aisyah kata Nabi buat gitu. Nabi panjangkan bacaan dia sehingga panjang tu gerhana tu habis. Makna gerhana tu hilang, Nabi stop, habis sembahyang dia. Panjang. Itu yang kita tak pernah buat lah. Saya cuma nak sebut hadis tu. Kita selalu buat yang sama juga kaifiat, cuma surah tu tak baca lah panjang. Kita baca surah-surah wasyamsi ke, ada kaitan dengan matahari bulan, wasyamsi wadduhaha wal qamari iza talaha, ataupun baca wal laili iza yak, mana ikutlah. Kalau imam tu rasa panjang sangat, baca kul huwallah kuliah, asalkan baca surah. Cuma janganlah pendek sangat. Bacalah surah yang paling panjang yang diingat. Contohnya wasyamsi wadduhaha. Lepas tu yang baca Fatihah nombor 2 tu baca wal laili iza yaghsha, baca panjang sikit. Kalau kata kalau pendek tak boleh Ustaz, boleh, tak salah, tak baca pun boleh. Sebab sunat. Cuma saya cerita ni petunjuk Nabi. Sebab itu kalau arahan pejabat agama, dia kata baca Fatihah lepas tu baca surah. Lepas tu rokok, bangun baca Fatihah, baca surah. Dia tak sebut surah apa. Makna kemampuan manusia berbeza-beza. Cuma nak kata hadis daripada Aisyah, Nabi baca panjang. Bila Nabi baca, makna 2 kali rokok, 2 kali sujud, dan pada rakaat kedua Nabi buat yang sama. Rakaat kedua Nabi bangun, Allahu Akbar, Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah yang panjang. Surah tu kurang panjang sikit pada yang pertama dan kedua. Lepas tu Nabi rokok yang panjang macam tu. Lepas tu Nabi SAW baca Fatihah, Nabi baca surah. Lepas tu Nabi SAW sujud panjang. Orang kata rokok panjang-panjang, sujud panjang-panjang, nak buat apa? Bila satu orang rokok, dia banyak tasbih pada Allah lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanakallah subuh. Ikutlah. Dalam sujud nak baca sujud panjang-panjang, bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Apa tu doa panjang-panjang, ya Allah rabbi fili wali walidak. Berdoa, apa-apa doa silakan. Kalau kata tak, saya bukan ingat ustaz doa dalam bahasa Arab. Baca kita dalam niat kita, dalam hati kita doa bahasa Melayu. Kan hati boleh bercakap kan? Macam Puan Ajar dengar kuliah saya, hati Puan Ajar bercakap tak? Ada orang dalam kuliah, dia kadang hati bercakap, tak habis-habis ustaz ni bercakap lagi. Saya nak balik dah ni, janji nak pergi mahkamah ni. Contohnya. Kan contoh. Kadang-kadang orang dia dengar tapi hati bercakap. Macam itu je kita dalam sembahyang. Kalau kata tak, saya bahasa Arab tak boleh lah ustaz nak macam panjang-panjang. Doa bahasa Melayu, niat dan hati. Ya Allah, hati kan boleh bercakap. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku banyak ya Allah. Ya Allah, matikan aku husnul khotimah. Makna hati bercakap. Tak ada masalah. Makna selepas tu Aisyah kata apa? Aisyah kata summa saraf. Lepas Nabi sembahyang habis, Nabi palingkan dekat sahabat. Nabi paling. Nabi beri khutbah. Khutbah ni 2 kali khutbah di sisi mazhab Syafi'i. Walaupun ada beza pandangan. Dulu ada orang tanya saya, kenapa kat Makkah orang buat sekali? Dia beza. Khutbah tu Nabi baca, cuma ada perbezaan pandangan nak baca 2 kali khutbah ke 1 kali khutbah. Cuma di Johor arahan dia kena baca 2 kali khutbah. Kerana qiyas ke mana? Solat Jumaat 2 kali khutbah.
Okey, bila Nabi SAW baca khutbah, Nabi sebut lagi tentang gerhana ni tidak ada kaitan dengan yang mati. Kerana apa disebut? Kerana dia berbetulan, gerhana berlaku tu berbetulan. Anak Nabi wafat. Nabi ada anak laki-laki yang Nabi namakan anak dia Ibrahim. Nabi ada 3 orang anak laki-laki kan? 3 orang. Yang pertama sulung siapa nama? Qasim. Qasim itu anak laki-laki Nabi yang pertama. Nabi letak nama Qasim. Kedua, Nabi letak nama sempena ayah dia sendiri, Abdullah. Ketiga, Nabi letak sempena nama datuk dia, Ibrahim. Ini makna 3 orang anak laki-laki. Jadi Ibrahim ni Allah kurniakan Nabi putera yang mana dia wafat ketika kecil. Ada rekod sejarah mengatakan dia meninggal ketika umur 16 bulan. 16 bulan. Ada yang mengatakan dia wafat 22 bulan. Faham 22 bulan. Makna kalau kata 16 bulan, setahun berapa? Setahun 4 bulan. Kita tengoklah anak kita kalau setahun 4 bulan Ibrahim meninggal. Ataupun kata setengah sejarah kata 22 bulan. Masih lagi tak 2 tahun lagi. Mana anak Nabi Ibrahim ni kecil meninggal. Bila meninggal, takdir Allah berlaku gerhana matahari. Jadi orang Arab ni jadi bola tanggung lah. Dia selama ni duk anti Nabi, duk hina Nabi, duk kata-kata bukan-bukan. Jadi orang-orang munafik pun sama, sebab peristiwa gerhana ni berlaku kat mana? Berlaku kat Madinah. Jadi buah tanggung dekat orang-orang yang nak hina Nabi, nak hina perjuangan Nabi. Dia gelar Nabi ni sebagai Muhammadul Abtar, Muhammad yang terputus nasab. Sebab nasab ni dikira pada ayah ke ibu? Nasab kita semua ni dia kira nasab dari pihak ayah, kecuali Nabi SAW. Ini dipanggil khususiat bagi Nabi. Ada perkara yang khusus bagi Nabi, tidak bagi umat. Itu kena faham. Ada orang kata-kata takkanlah Nabi melalui anak, kita kan semua laki-laki. Sebab itu kena belajar hadis. Ada perkara, dengar betul-betul, ada perkara khususiat bagi Nabi, bukan bagi umat Nabi. Contoh apa? Keturunan. Nabi punya keturunan dia kira daripada anak perempuan dia, Fatimah. Orang kata anak laki, dah anak laki-laki ni semua meninggal kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal semua waktu kecil. Nak dapat anak macam mana? Sebab itu orang Arab panggil dia inna syani'aka huwal abtar, Muhammad yang putus nasab. DJ lah. Sebab lagi satu, kalau tradisi orang dulu jahiliyah, kalau ada anak, tak ada anak laki-laki itu satu kehinaan. Kan Allah sebut apa dalam Quran? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswaddan. Kalau seorang laki suami itu dia beri berita, orang isteri kamu dah beranak dah, dapat anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan, merah muka dia, marah. Merah, wa huwa qazim, tahan marah tu, qazim, tahan marah. Ustaz Kazim tu kan, Qazim. Qazim ni mana tahan marah, makna dia. Dia banyak sabar je. Kerana marah tak dapat anak laki-laki. Jadi bila Nabi ni 4 orang anak perempuan dia, 3 anak laki dia, 3 tu meninggal kecil. Khususiat bagi Nabi, bukan bagi kita. Khususiat bagi Nabi, Allah jadikan keturunan dia melalui anak perempuan. Itu pertama. Apa lagi khususiat bagi Nabi? Pernikahan. Khususiat bagi Nabi. Bagi umat tak boleh. Tak ada kata apa, Nabi kahwin ramai, kenapa kita tak boleh? Itu khususiat bagi Nabi. Itu orang kata, dia tak apa Nabi. Dengar sampai habis. Tahajud. Yang ni kita tak nak pula cakap pula. Kalau buat nikah, tak, dia Nabi, untunglah dia kahwin. Dengar, tahajud. Bagi Nabi khususiat, bagi Nabi wajib. Bagi umat apa? Sunat. Itu tak cakap pula, tak adalah Nabi wajib kita sunat. Angkat terai bangun nak tahu? Itu bagi Nabi. Siwak. Tahu tak siwak? Siwak. Ambil kayu sugi tu sunat. Siwak bagi Nabi wajib.
Khususiat bagi Nabi. Tapi bagi umat tak wajib. Tapi bagus buatlah. Tapi nak kata khususiat tu bagi Nabi, Nabi wajib. Kalau bagi kita wajib, jadi berat juga setengah-setengah orang. Itu kita kena faham khususiat bagi Nabi SAW yang tidak bagi umat. Jadi takdir Allah bila meninggal berlaku gerhana. Jadi orang-orang yang duk musuh kata Muhammad ni abtar, putus nasab. Jadi bila mati tu berlaku gerhana. Saya kata tadi, bila gerhana, Nabi sebut lagi dalam khutbah dia, Nabi kata la yang kasifa limautin. Gerhana ni berlaku bukan sebab mati seseorang. Sebab apa? Nabi takut kepercayaan jahiliyah tu datang dalam masyarakat. Sehingga kadang-kadang masyarakat kata apa? Mati. Patutlah kita pun nak. Betul lah ustaz ngajar semalam mati betul lah. Jangan betul-betul. La yang kasih tak berlaku. Tapi kata betul kalau satu orang figure idola dalam masyarakat mati esok. Kita tak payah cakap kerana gerhana, cakap inna lillahi. Memang betulan dia takdir Allah dia nak mati esok. Maknanya kita tak boleh kata apa? Yang ngajar rupanya dia mati sendiri. Mana contohnya? Tak, bukan kerana memang takdir ajal dia sampai dah. Bukan kerana gerhana. Jadi Nabi SAW paling Nabi beri khutbah. Apa khutbah Nabi SAW? Nabi pesan ittaqullah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata fasallu, bila kamu lihat gerhana, makna Nabi dah pesan. Lepas ni kalau aku tak ada, kalau berlaku gerhana, kamu buat apa? Fasalli, mana sembahyang seperti mana aku sembahyang. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang macam mana aku sembahyang. Okey. Jadi persoalan, kalau orang wanita yang tak boleh hadir. Kadang-kadang bukan semua orang boleh hadir ke masjid malam ni. Macam kalau contoh macam semalam, hujan lebat, banjir. Dia tak boleh hadir. Dia nak sembahyang macam mana? Dia boleh, ada tempat banjir. Semalam tempat banjir, memang air naik. Kat Jalan Biru dan Pelangi tu, bawah tu kat Pasir Pelangi boleh jadi tasik. Nasib baik pagar buaya tu tutup je. Kalau tak dengan buaya-buaya keluar sekali. Makna kalau kata wanita, sebab Nabi kata semayang macam mana aku semayang. Jadi isu sekarang kalau orang wanita yang tak boleh datang malam ni, ialah kerana faktor kadang-kadang banyak-banyak faktor lah. Dia nak boleh tak semayang kat rumah? Jawapan dia boleh. Kalau kata tak boleh datang, malam ni sibuk tak boleh datang sebab saya pun tak ada seorang kat rumah, tak ada transport gini. Orang kata boleh tak sembahyang? Boleh. Kalau nak sembahyang rumah, nak sembahyang macam mana? Siapa nak baca khutbah? Tongkat nak ambil tongkat mana? Jadi persoalan, saya urungkai. Makna kalau wanita dia tak hadir, sebab sembahyang ni dia ada bab dalam Sahih Bukhari, ada bab salatul khusuf fil masjid. Sembahyang gerhana hendaklah di masjid. Cuma kata kalau tak boleh datang masjid, boleh tak sembahyang gerhana di rumah? Jawapannya boleh. Habis nak buat macam mana? Buat macam tadi. Ataupun kata kalau buat sunat biasa tak boleh ke Ustaz? Boleh juga. Boleh juga. Cuma buat yang cara saya sebut tadi itu lebih baik. Kata kalau nak buat sunat macam sunat biasa, baca Fatihah, baca surah, rokok, sujud, patut boleh juga. Cuma segi afdal buat yang cara saya sebut tadi, yang Aisyah sebut Nabi sembahyang. Lepas tu nak sembahyang, saya nak baca khutbah dengan siapa? Saya seorang je. Saya seorang. Tak perlu baca khutbah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis dia, dalam Bukhari, Nabi kata fasalli, lepas tu banyakkan takbir, tahmid, bacalah puji Allah Subhanahu taala, baca astaghfirullah ke, baca apa-apa. Makna dalam masa, sebab tak boleh wajah tak payah cari tongkat lepas ni. Lepas kelas cari nak beli tongkat. Kenapa cari tongkat? Sebab imam mengajar dia tak perlu. Habis assalamualaikum, astaghfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah. Mana tak bacalah banyak-banyak zikir sebanyak-banyak sehingga masuk waktu isyak. Cuma di masjid imam hendaklah baca khutbah. Dan Nabi sebut lagi apa? Sembahyang, Nabi kata fasatasaddaqu, hendaklah kamu banyak beri sedekah. Kenapa sedekah? Kerana sedekah menarik azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut sedekah. Sebab itu dalam Bukhari ada bab bila berlaku gerhana Nabi merdekakan hamba sahaya. Sebab itu
sedekah ni, sebab itu Nabi sebut dalam hadis Tabrani, Nabi kata da'u mardakum bis sedekah. Kalau kita rasa dah sakit, dah berubat dah macam-macam cara, dah berubat dah macam cara, tak nampak lagi, ubat yang mujarab apa? Sedekah. Nabi sebut, ni bukan saya sebut, Nabi sebut da'u mardakum bis sedekah. Ubatilah sakit-sakit kamu dengan sedekah. Sedekah. Malam ni sekarang tak mudah, kalau ada masjid masukkan duit kat tabung. Hari ni ada online, boleh online, tak ada masalah. Cari sedekah. Nabi kata banyakkan sedekah. Bila bukan kenapa? Kamu tak tahu, sebab dia bila berlaku gerhana, dia ada kesan dekat penduduk alam, ada kesan pada binatang, ada kesan pada tumbuh-tumbuhan. Ini tak gerhana pun telur dah tak ada. Kan? Makna gerhana ni dia ada tarikan graviti. Sebab dia berlaku, sebab itu saya ulang balik, gerhana berlaku pada Badrun. Dia ketika bulan terang 13 14. Puan Haji tengok, kalau bulan terang selalu air naik ke air surut? Dia ada berlaku air pasang besar. Dia banyak istilah, pasang keling, pasang besar, macam-macam pasang. Makna air pasang besar. Bila kalau air pasang besar, sebab itu macam Puan Haji tengok semalam, kalau kata air 13, semalam malam 13, hujan turun tak berhenti, dengan air pasang, mana akan berlaku banjir. Sebab itu Nabi kata ada kesan tak pada penduduk bumi? Ada. Sebab itu Nabi kata kamu sembahyang, minta pada Allah, puji Allah, banyakkan istighfar dan banyak sedekah. Bila kamu banyak sedekah, Allah akan tarik azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jaga. Sebab itu Nabi kata kamu tak tahu. Contohnya, kalau kata bulan gerhana, dia ada tarikan graviti. Ada kesan pada makhluk-makhluk seperti ikan-ikan di laut. Ada kesan pada tumbuh-tumbuhan. Ada kesan pada binatang-binatang. Dan ada kesan pada manusia sendiri. Sebab itu petunjuk Nabi, dia tak perlu macam kepercayaan orang dulu. Kepercayaan orang dulu kalau bergerhana ni kadang-kadang dia buang sial. Dia buang sial dengan sembelih binatang korban untuk berhala. Dia sembelih korban binatang untuk berhala, bukan Allah. Atau berhala. Dengan sembelihan tu buang benda tak baik. Buang sial. Dan Allah hantar Nabi kata gerhana solat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan Allah dengan sabar, dengan sembahyang. Sebab itu bila Nabi wafat, orang-orang musuh Islam kata apa? Sekarang bantuan Allah tak bersama orang Islam. Tak. Sebenarnya walaupun Nabi dah wafat, bantuan Allah akan sentiasa bersama kita. Sebab itu sembahyang ni dipanggil Mi'raj umat ni. Isra' Mi'raj tu, Nabi naik langit ambil sembahyang, Nabi dah wafat dah. Nabi tinggalkan kita 1400 tahun dulu. Tapi Allah beri umat Muhammad Mi'raj. Apa dia? Salat tu. Salat yang mana kita letak kepala kita kat sejadah tu, kat bumi, kita merintih dengan Allah yang di atas. Kita merintih pada Allah. Allah dengar. Kita letak kepala. Patutnya kalau nak seru kena dorang kepala. Allahu Akbar. Tak, ini kita merintih. Ketika sujud, ya Allah banyak dosa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah boleh ubah segala-galanya. Sebab itu kita disunatkan setiap masjid pada malam ni di Malaysia, kalau tempat-tempat yang nampak gerhana, semua masjid surau kena buat. Kenapa kena buat? Kita tak tahu mana-mana orang yang rintihan dia, yang tangisan dia, yang Allah SWT kabulkan. Sebab itu disunat berjemaah. Sebab kita tak tahu dalam banyak-banyak jemaah, kadang-kadang tak semestinya imam. Kadang-kadang ada jemaah datang malam ni, ada orang sakit datang, kemudian Haji Zaitun minta Allah beri kesihatan pada beliau. Kadang-kadang datang juga gagahkan diri, datang naik kursi kena semayang. Kita tak tahu dengan sebab dia, mungkin Allah SWT akan tarik azab ni. Kita tak tahu, mungkin sebab kadang-kadang satu orang tua umur 70-80 datang malam ni. Kata kenapa datang? Sebab dapat tahu ada semayang gerhana, nak semayang ni. Kita tak tahu, mungkin dengan sebab doa dia Allah akan azab kepada semua kita ni. Sebab itu dia pentingnya Nabi kata alaikum bil jamaah. Kena berjamaah. Kecuali macam saya sebut tadi, Puan Hajah ada kat rumah yang tak boleh hadir. Tak boleh hadir sebab wanita dia istimewa. Dia semayang kat rumah pun tak ada masalah. Mana kalau Puan Hajah doa pada Allah. Kadang-kadang ada orang yang tidak datang masjid, tapi doa dia tu mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti satu orang wanita zaman Imam Syafi'i. Siapa dia nama dia?
Sayyidah Nafisah. Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Sayyidah Nafisah. Dia ni antara satu orang wali Allah. Dia ni keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Nama dia Sayyidah Nafisah. Dia ni duduk kat rumah. Imam Syafi'i pernah belajar dengan dia. Bila Imam Syafi'i meninggal, Imam Syafi'i meninggal ketika sakit. Imam Syafi'i sakit sakit apa Dia panggil sakit apa tu? Yang berdarah tu keluar daripada punggung tu. Buasir. Buasir. Dia panggil bawasir. Sebenarnya buasir ni bahasa apa? Sebenarnya buasir ni bahasa Arab. Dia asal daripada kalimah bawasir. Imam Syafi'i Allah uji dia sakit bawasir. Berdarah. Dia kuliah, dia ngajar kuliah ni. Zaman dulu lah tak ada perubatan moden kan. Dia ngajar ni, berdarah ni kursi dia. Sayyidah Nafisah doakan dia. Hebat wanita ni. Sebab itu walaupun duduk rumah, dia angkat tangan, rintihan dia Allah dengar. Dia angkat tangan, minta sembuh. Imam Syafi'i baik. Ketika Imam Syafi'i hampir-hampir nak wafat, Allah uji lagi sakit bawasir yang teruk. Imam Syafi'i kata minta doa pada wanita Sayyidah Nafisah, mudah Allah sembuhkan dia. Yang akhir Sayyidah Nafisah tak doakan dia. Bukan tak doa sebab apa? Sebab apa? Dia kata ada benda besar akan berlaku kat kau. Mana kematian akan datang kepada engkau. Doakan. Lepas tu bila Imam Syafi'i meninggal, dia hentikan. Dia kata kalau Imam Syafi'i nanti nak pergi makam dia, kalau siapa pergi Mesir, siapa bisa berjalan ke Mesir? Kan pengajar akan jumpa makam Imam Syafi'i kan. Salah satu tempat mesti pengajar akan jalan. Jadi rumah dia nak pergi tu, Sayyidah Nafisah kata kalau sebelum ditanam kau berhenti kat rumah aku. Aku nak semayangkan sekejap. Walaupun dia kat rumah, tapi dia punya doa dia tu sampai ke langit. Kita tak tahu, mungkin ada orang malam ni tak dapat hadir kerana sibuk urusan kat rumah. Kan? Tapi kita tak tahu, mungkin doa dia Allah kan angkat azab daripada kita. Kan? Azab yang paling besar apa? Azab paling besar ini perpecahan manusia. Umat berpecah hari ini. Kita minta ya Allah satukan orang Islam. Kita berbeza pandangan tak ada masalah. Ya Allah satukan orang Islam. Jangan ada sifat benci-membenci. Kita kena ada kasih sayang sama kita. Kadang Nabi dah sebut, Nabi kata wa iza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Bila umat aku dah mula bergaduh, saqatat min ainillah, Allah akan terlepas, mereka ni akan lepas pandangan daripada pandang rahmat Allah. Allah pandang nak pandang dengan rahmat, tapi sebaliknya Allah pandang dengan azab. Doa ya Allah, doa ya Allah jauhkan kami daripada bala ya Allah dunia dan akhirat. Belah kesatuan umat Islam bersatu atas kalimah la ilaha illallah, Quran yang satu. Doalah. Doa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dalam perkongsian pada pagi ini, mudah Allah beri kita kekuatan untuk kita datang malam atau sembahyang. Kalau pengajar tanya kalau tak dapat hadir, itulah kaifiat dia sembahyang kat rumah. Dan apa je? Lelaki memang digalakkan lah. Okey, kalau kata laki-laki tak boleh hadir kerana urusan dia lah, dah terbalik-balik tak sempat, macam malam hujan, sampai-sampai ke rumah tak sempat, dah lambat. Boleh tak dia sembahyang? Dia boleh sembahyang. Dia boleh sembahyang gerhana bersama ahli keluarga dia. Kalau dia ada kemampuan nak baca khutbah, silakan. Macam PKP baru ni kan, sembahyang raya, semua suami baca khutbah, boleh. Khutbah tak ada masalah, bukan kena tag. Hari ni ada telefon. Wajar Google je, khutbah gerhana bulan. Baca dengan suami, anak-anak baca. Ayuh tak wajar, tak payahlah qomat. As-salatu jami'ah, mana panggilan anak lelaki, dia sendiri lelaki buat, pengajar dengar aje. Kalau boleh tak sembahyang kat rumah, kalau kerana musyaqqah tentu boleh. Tetapi orang lelaki sekali lagi digalakkan datang ke masjid. Sebab masjid ni tempat orang lelaki. Kalau rumah tu tempat orang perempuan. Kalau pun lelaki tak datang masjid, dia tak panggil lelaki. Ini ada rakaman. Sebab itu saya teringat dalam tafsir Al-Azhar, Hamka cerita bagaimana bila Belanda serang Indonesia. Bila serang, saya baca tafsir tu, bila dalam kampung tu semua orang perempuan. Dia kata mana laki-laki kat kampung. Jadi isi-isi kata apa, kat kampung ni tak ada orang laki-laki. Jadi Belanda macam bohong. Macam cerita Mak Kilau ke ni lah. Takkan dalam satu kampung ni tak ada lelaki, kau dapat anak daripada mana? Dia kata dalam kampung ni tak ada orang lelaki, dia kata. Jadi tentera Belanda ni tak setuju, pergi cek rumah-rumah, pergi serbu tiap-tiap rumah, dapat jumpa suami-suami kat rumah. Jadi bawa datang suami-suami tu, bawa datang yang perempuan duduk kat sungai tadi. Ni siapa ni? Ni lelaki ke perempuan?
Nengok isteri-isteri zaman dulu. Dia kata itu bukan laki-laki. Dia kata kalau laki-laki tak ada rumah, laki-laki akan keluar pertahankan tanah air. Ini semua perempuan. Kalau kasar kata bunyi kan. Makna sebab kalau laki-laki tak datang masjid, dia bukan laki-laki. Orang laki-laki dia datang masjid. Kalau dia ada kemampuan, kecuali dia tak mampu tu lain. Jangan kata apa, kasar ustaz ni tak. Memang Nabi SAW kata, Nabi kalau pengajar dengar ancaman lagi teruk. Bukan saya, Nabi kata. Nabi kata kalau aku boleh lah, aku nak merintahkan satu orang jadi imam, aku nak pergi rumah yang mana ada lelaki tak datang masjid, aku nak bakar rumah tu. Hadis tu sahih tak? Sahih. Kalau kita kata enggak. Sebab Nabi nak kata pentingnya orang lelaki datang masjid. Sebab itu nak contohnya berjemaah malam-malam ni, dia datang jemaah ni kerana kurang-kurangnya dah ada silaturahim, kenal-kenal. Kadang-kadang kita kenal susah aja. InsyaAllah Allah beri kita kekuatan untuk datang malam ni. Kecuali kalau ada siapa ada keuzuran yang tak boleh datang, wajah semayang kat rumah. Ajar kat semayang kat rumah. Ada anak-anak semayang. Ajar anak-anak semayang. Jadi lazimkan kurang-kurangnya kata, oh ini semayang gerhana. Jangan imam dah semayang gerhana kita tegur subhanallah pula. Kena ada sebenarnya sekali semayang gerhana ni. Masa tu semayang gerhana bulan berlaku pada pukul 5 lebih nak dekat subuh. Semayang gerhana tu. Datang jemaah-jemaah singgah solat. Bukan jemaah kat Pasir Berdengung. Dia singgah semayang. Singgah semayang dia Allah Akbar. Kita naik sami Allahu liman hamidah, kita baca Fatihah. Dia subhanallah. Makin kuat subhanallah. Kita pun jadi imam masa tu, Allah, dalam hati kita, kenapa kau subhanallah bahlul. Macam cerita Piramli lah. Sebab kita tak dibudayakan masyarakat dengan semayang-semayang sunat ni. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita pengetahuan, kita amalkan dalam hidup kita dan doa pada Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wallahu a'lam bissawab. Sihat ya. Itulah. Sihat. Kaki inilah problem. Ini untuk imam. Okey, terima kasih je. Terima kasih. Ada orang dah imam. Yalah, seorang susu sakit. Dah tinggal sampai separuh orang datang. Haji Zaitun yang itu ke? Zaitun. Dia pun tak boleh, sakit. Ujian dia. Ni dia suruh buat rakaman ni. Sebab dia nak dengar. Dia pun okey. Kata